Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kerana dapat peluang melawat dan beramah mesra dengan warga media di pusat media sempena PRK Don Slim. Kehadiran saya bersama dengan beberapa pimpinan pusat Putra dan Putra Perak ke Don Slim ini sebagai lawatan bertujuan untuk Putra bersiap sedia dalam rangka siap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jadi boleh disimpulkan lawatan sambil belajar lah. Walaupun kita dah ada pengalaman, tetapi bagi anak-anak buah Putra yang baru, mereka perlu menghayati bagaimana operasi pilihan raya berlangsung. Perkara yang kedua, selain daripada tinjauan umum yang saya buat, maklum balas yang kita perolehi, dan pandangan saya ini bukan memihak kepada mana-mana parti dan calon. Cuma pandangan saya ini berdasarkan penghayatan pengalaman yang kita lalui sepanjang sejarah pilihan raya di Malaysia dan pengalaman saya secara peribadi, iaitu pilihan raya Don Slim ini jelaslah bahawa calon Barisan Nasional akan menang. Cuma apa yang ditunggu dan dinantikan ialah berapa banyak undi calon bebas dapat. Sama ada 40%, 30% ataupun hilang deposit. Ini yang ditunggu, yang kita nak tahu. Tapi dari segi menang kalah, memang cara logiknya Barisan Nasional akan menang. Sebab apa saya kata Barisan Nasional akan menang? Kiraan atas kertas pun dah cukup dah. Pilihan raya ke-14 dulu, BN dapat 8,000 lebih. Manakala calon PAS mendapat 4,000 lebih. Calon Bersatu dapat 6,000. Itu pilihan raya 14. Suasana 2 tahun ke belakang ini sudah berubah. Landscape politik negara sudah berubah. Jadi 8,000 yang BN dapat, saya kira mungkin tidak berubah. Kedua, undi PAS yang 4,000 tu, saya percaya mungkin sebahagian akan memihak pada BN kerana mereka sudah bekerjasama. Manakala 6,000 undi Bersatu, itu undi PH atas nama PH pilihan raya ke-14, dan calon Bersatu pada waktu itu dengan sekarang ni berbeza, iaitu calon bebas ini ialah calon yang katanya diisytihar bersatu di sebelah pihak Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, dan bertanding pula atas nama calon bebas menggunakan simbol pokok. Jadi atas perkiraan ini memang tak mungkin boleh menang lah. Dan satu lagi saya nak kongsi, saya pernah bertanding bebas 2-3 kali. Dan ingatan saya yang bertanding bebas 2-3 kali ni saya, yang lain-lain pun ada, tapi saya lah yang mendapat undi paling banyak, tapi tak menang. Tan Sri Esa Samad 22 tahun menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan, bertanding bebas di Port Dickson pun kalah dan hilang wang pertarungan. Jadi apakah tujuan Tun Dr. Mahathir dan anaknya Mukhlis ni letak calon di Don Slim ini? Saya cuba menyelami apa yang tersirat, dan saya tahu Tun Dr. Mahathir pun tahu dia akan kalah. Sebab
tahun 2004 waktu saya nak bertanding bebas, setelah saya digugur sebagai ketua bahagian UMNO, orang yang paling kuat menghalang saya bertanding bebas ialah Tun Dr. Mahathir. Melarang saya bertanding, dia kata bertanding bebas mustahil untuk boleh menang. Tapi saya tetap bertanding kerana pada waktu itu saya bertanding kerana protes. Jadi apa yang tersirat sekali yang menyebabkan beria sangat meletak calon bebas walaupun tahu tak boleh menang. Saya berpendapat Tun Mahathir dan puak anak-anaknya lah masuk Mukris ni, dia hanya nak menyampaikan mesej bahawa politik dia orang ni masih floating. Dia still dalam dalam kancah politik negara, maknanya dia nak kekalkan momentum peribadi politik mereka. Is more of personal momentum political agenda peribadi, di mana dia cuba, saya nampak ibarat, kalau saya boleh sebut dalam bidalan, seperti Tun Mahathir punya geng dan anak ni ibarat seperti sabut. Dia sabut di tengah laut yang sedang ditempuh oleh gelombang. Jadi sabut ini sama ada timbul dan mendarat di mana-mana tebing ataupun tenggelam seperti batu, sama-sama kita tunggu. Itu saya punya pandangan. Dan setelah memberi pandangan, kalau pihak media boleh berkongsi pandangan saya ini, keputusan pilihan raya kecil DUN ini tidak akan memberi kesan yang besar kepada hala tuju pilihan raya umum ke-15 akan datang. Saya tidak berani menyatakan bahawa keputusan PRK DUN ini belum tentu menjadi benchmark kepada pilihan raya umum akan datang. Kerana pengalaman pilihan raya kecil ini sudah banyak kali berlaku sepanjang kita menghadapi pilihan raya di Malaysia. Dan saya tengok bila datang pilihan raya kecil, selalunya parti yang mendukung kerajaan menang. Tetapi bila datang pilihan raya umum, tidak semestinya mereka menang. Contoh tengok pilihan raya ke-14 baru ni. Pilihan raya kecil di Sungai Besar, Barisan Nasional menang. Kuala Kangsar, Barisan Nasional menang. Sungai Besar, Barisan Nasional menang. 5-6 bulan lepas tu pilihan raya umum datang, Sungai Besar kalah teruk. Perubahan politik landscape negara berubah. So, nothing to be excited to me for the pilihan raya kecil. Maka sebab itu, putera sendiri, walaupun kita tidak menyertai PRK, bukan saja kerana kita baru, tetapi kita ambil kira aspek ini. Aspek maknanya first objektif untuk bertanding. Selalunya pilihan raya kalau objektifnya ialah untuk menang. Nothing less than that is untuk menang. Bukan saja nak test water. Jadi inilah saya punya pandangan. Tidak berarti pilihan raya kecil ini siapa saja menang merupakan kayu pengukur untuk pilihan raya umum akan datang. Kerana pilihan raya umum, saya berpendapat paling cepat, walaupun katanya pilihan raya umum akan berlaku bila-bila masa, tetapi pada saya dia pasti selepas bulan 11, selepas pembentangan bajet. So kalau selepas pembentangan bajet, paling cepat 2 bulan selepas itu, kalau Dewan dibubar, ia akan berlangsung dalam bulan 2 atau bulan 3. Bulan 12, bulan 1 mustahil kerana musim ke-7 banjir dan sebagainya. So kalau tidak bulan 10 tahun ini, which is quite impossible, dan dia kena beyond bulan 2 tahun depan untuk mengelak musim ke-7. Dan kita putera sudah bersiap sedia lah untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang, insya-Allah. Dan this is a provocative punya pandangan lah. Semalam kita tengok cara peristiharan 10 ahli parlimen yang asal daripada PKR mengisytihar masuk bersatu. Saya punya pandangan peribadi, saya ni
orang lama juga politik ni. Saya berpolitik lama betul. Sejak saya student, when I was a student leader di ITM, 1972-73. Tentang saya sepanjang saya jadi student leader, 40 tahun dulu, sehingga saya masuk politik sampai sekarang. Saya rasa tapak kaki saya ni tak ada lagi saya tak pijak di bumi Malaysia ni. Setiap kampung tapak kaki saya dah sampai. Melalui lawatan, ceramah, dialog, program, di surau, di masjid saya tidur. So saya boleh gauge the feeling, terutamanya orang-orang Melayu. Jadi saya tengok bila kumpulan Azmi masuk bersatu, saya berpendapat lah, dia tidak akan memberi banyak mileage kepada parti bersatu. I don't think it's going to be a big mileage to bersatu. Malah ianya akan menjadi liability kepada bersatu, kerana kepalanya Azmin Ali ini juga ada lain-lain isu yang terpalit dengan diri dia. To be direct and to be honest, isu moral. Isu moralnya yang gambar-gambarnya tersebar luas menjadi beban kepada Parti Bersatu, kerana orang Melayu Islam yang bermoral, orang Islam yang akhlaknya kuat, semua pihak akan menolak mana-mana pemimpin yang tidak ada akhlak, dikecuali mungkin pengundi-pengundi yang bersifat atau berfikiran liberal. Pemikiran liberal ni maknanya pengundi-pengundi yang tidak ambil kisah soal tanggungjawab agama, tanggungjawab moral dan akhlak. Maka pada mereka apa ni orang kata, air dengan minyak tak bercampur. But not with the Malay punya politics. So apatah lagi mereka juga dituduh pengkhianat dan bersatu pula bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Mungkin dengan PAS tak banyak masalah, tetapi bersatu, MP UMNO yang lompat masuk bersatu dengan kumpulan Azmi ini masuk bersatu, it doesn't go well with UMNO members at the grassroots. This is a fact. Maka sebab itu saya berpendapat kumpulan Azmi yang masuk bersatu, ahli parlimen UMNO yang lompat baru ni, di mana mereka bertanding, saya percaya sukar mereka akan menang. Mereka akan dihukum oleh rakyat. This what I believe, this what apa yang saya yakini. Dan kalaupun mereka nak menang lah, hanya semata-mata kerana ada beberapa pihak sekarang ni berada dalam kerajaan. Macam 9 orang ni ada jadi menteri, timbalan menteri, yang lompat UMNO nak masuk satu pun jadi menteri. So dia punya strength nanti menggunakan jentera kerajaan. Jawatan yang mereka pegahkan ni mereka guna habis-habisan untuk politik peribadi, termasuk dengan kuasa politik wang, because they have a lot of money. Contohnya, sebelum Azmi Istiar masuk bersatu, terutamanya termasuk Zuraidah Kamarudin yang jaga Kementerian Perumahan, dia telah mewujud apa yang dinamakan gerakan community negara. That actually using the government fund, tetapi sebenarnya dibuat untuk tujuan politik. And now they turn that to support bersatu. Dan orang semua cerdik, orang semua cerdik pandai. Jadi kalau dia guna nanti jentera kerajaan dan money power, kerana image mereka dah buruk, pilihan mereka dikutuk oleh rakyat, maka dia akan guna dua source ini, tetapi tidak mudah bagi mereka. Sebab pengundi sekarang ni sudah berubah. Saya bertanya banyak kali, terutamanya di kalangan golongan muda, golongan terpelajar. Dulu bagi duit orang undi, now bagi duit belum tentu orang undi. Now terutamanya golongan muda. Dan sekarang ni oleh kerana dunia dah berubah, orang ada cerdik pandai, dia tidak tunjuk anger dia secara emosi, sokong tak sokong. Sebab itu kita lihat pilihan raya dulu, besar perhimpunan yang dibuat oleh parti pemerintah, big gathering,
Tapi akhirnya pilihan raya kalah. So, even though they smile at your face, it doesn't mean that you're going to get the vote from them. So, maknanya sekarang ni cukup sukar untuk nak buat kajian sikap. Kan dulu kita buat contoh ni, cula, biar ke pakai apa benda. Now it's very difficult. Because you cannot say. They will say something different, they vote something different. So, ini semua menjadi tanda tanya. Okay, ini dari segi pandangan saya lah. Datang pada saya personally. Because nama Pribumi Bersatu dulu. Parti Pribumi ni, nama Pribumi tu saya terlibat dulu. Waktu awal-awal nak tubuh Parti Pribumi ni. Datuk Hamidah perlu terlibat. Cuma Tan Sri Muhyiddin tambah Bersatu. Dulu waktu asalnya Parti Pribumi Perkasa Malaysia. Dan Tan Sri Muhyiddin tukar jadi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. So now saya rasa ni atas kehendak Azmi ni to accommodate dari segi strategi politiknya, dia nak ubah perlembagaan, dia dah umum nak wujudkan apa yang dikatakan ahli bersekutu untuk orang-orang bukan Islam. Boleh pegang jawatan. Ini dia dah umum semalam. Jawatan kuasa ditubuh. Saya nak challenge Tan Sri Muhyiddin. Kalau inilah dia buat, jangan mengeliru ke orang Melayu. Minta keluarkan nama Pribumi from that party. If you are honest and jangan bohong dan jangan bersendiwara dengan orang Melayu. Maknanya dia boleh jadikan parti Bersatu, whatever it is, but not perkataan Pribumi. Jangan dia kata menyalahgunakan perkataan Pribumi. Seperti juga jangan menyalahgunakan seperti PAS, Parti Islam Se-Malaysia. Sehingga orang menganggap PAS itu Islam, PAS itu agama, PAS itu parti politik. That's why Islam rusak kerana permainan politik PAS. So kalau nama Melayu pun disalahgunakan seperti Pribumi, nanti orang pun terkeliru. So just be honest. If you want to open your party to be a multiracial party, by all means. Dah ada PKR. Lebih baik berterus terang daripada nak bersendung dengan slogan-slogan hanya nak mengambil mata rakyat. Sebab itu Putra, we stand by our principle. We are not going any group, either PS ke BN ke, whoever group, we are going to be alone. Parti solo dengan pendirian kita tadi. Third force, iaitu gerakan ketiga dengan tegas dari segi agenda berasaskan kepada perlembagaan negara. Asas perlembagaan negara. We are not racist, even though we are blamed racist. Sebab kita berjuang atas prinsip asas perlembagaan negara. Iaitu nak dipastikan apa yang terkandung dalam perlembagaan, termasuk 153, termasuk hak istimewa Melayu, termasuk artikel 151, 152 mengenai dengan kedudukan bahasa sebagai bahasa kebangsaan, itu sudah ada dalam perlembagaan. Tugas Putra kita bila berkuasa ataupun bila kita berjuang masuk Dewan Rakyat, to make sure perkara-perkara ini termasuk hak istimewa Melayu dilaksanakan, diimplementkan, bukan dijadikan ketah buruk ataupun dijadikan kitab buruk. Sebut ada dalam perlembagaan tapi tak dilaksana, ada dalam perlembagaan tapi menyeleweng, termasuk tanah rezak Melayu. So this is what Putra is fighting for. Jadi kita tegas dan kita akan tentukan bahawa kita bukan parti retorik dan kita tidak akan menipu rakyat dan kita tidak akan berbohong dengan rakyat. Last sekali, saya kata tidak berbohong macam ni lah. Sekarang ni musim orang bubar parti, bubar sana, bubar sini, PKR bubar, satu bubar sana, bubar di Kelantan tu bubar 24,000 keluar. Saya balik ke rumah, saya ambil kereta, saya ambil news yang keluar dalam paper, saya campur yang keluar masuk parti ni dah lebih daripada rakyat Malaysia. The numbers has gone beyond more than Malaysia punya population. So ini bohong propaganda. You see, adalah yang keluar satu cawangan, satu bahagian 10 orang, 15 orang, but they declare 800. Ini taktik lama. Tahu tak? Taktik zaman dulu.
which is not relevant anymore. So why not just be truthful? Kalau 10 orang, 10 orang. Nak istiawa, ribu sana, ribu sini. Kalau ribu ni, ahli bersatu ni ribu, dia menang besar daripada raya dulu pun. Betul tak? Kalau ribu ahli bersatu dikeluar, dah benar, dah bersatu di Tanjung Piai pun ni. Betul tak? Dia kalah besar di Tanjung Piai. Mana ahli bersatu ni? Ini ribu pula ni. Okay. So that's all lah. Thank you very much.